Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ni kita sambung pengajian kitab Hidayatus Jawi muka surat 8. Jawi 8. Kita dalam membahaskan berkaitan dengan hadas kecil. Berkaitan dengan hadas kecil, yang mana kita bahas berkaitan dengan fardu wudu yang pertama dah selesai, iaitu niat. Kemudian membasuh muka pun dah selesai dah. Masuk kita yang ketiga ni, surat 34 tu dah. Kalau Jawi tu 8. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang ketiga daripada fardu wudu setelah niat dan membasuh muka. Lepas dah niat, ketika basuh muka tu membasuh dua tangannya hingga siku keduanya. Basuh tangan hingga ke siku. Kita pun memang dah tahu dah. Mari kita baca balik, tentang ada apa-apa yang tertinggal ke, risau juga. Duk ambil wuduk dah lama, tengok ada perkara yang tertinggal. Yang ketiga setelah niat basuh muka, lepas tu wajib untuk membasuh dua tangannya hingga siku. Basuh dua tangan hingga siku tu, bila sebut tangan daripada ujung sini sampai siku ni lah. Termasuk siku pun kena basuh sekali. Termasuk siku. Cuma oleh kerana tangan kita ni dia tak ada bukan siku ni dia tak ada line, jadi payah nak tahu mana yang wajib. Kalau tangan kat atas ni senang, sebab ni wajib. Ni tak wajib sebab tak ada jari. Ni wajib. Ni tak wajib, ni je wajib. Lepas tu wajib basuh sampai siku. Siku wajib. Lepas tu sini dia tak ada line, tak ada sepadan, jadi payah mana satu. Maka ada satu kaedah fiqh, ma la yatimul wajibu illa bihi huwa wajib. Perkara tu tak wajib, tapi untuk sempurnakan dia perlu buat juga. Maka yang tak wajib tu jadi wajib. Contohnya, bila kita tengok tangan kita ni, tarik dia panggil tangan lah, tangan sampai ke siku, sampai ke dia panggil lengan. Daripada siku ke atas ni panggil lengan. Lengan ni atas pada siku lagi lah, lengan ni. Jadi macam mana nak pasti sungguh-sungguh siku tu terbasuh? Payah, sebab dia tak ada line. Kalau dia ada line mudah, macam kita cat kan, cat rumah kan. Kalau ada line senang cat kat line tu Jadi masalah ni mana? Kau mana yang wajib ni? Ni. Kau ni. Kan dia tak ada garisan. Maka oleh sebab tu, jika ketika membasuh tangan sehingga ke siku dan terbasuh sedikit lengan ni terbasuh sedikit, lengan tak wajib, tapi dengan basuh tu sampai kena lengan sikit, permulaan masuk lengan. Bila masuk lengan, maknanya siku garanti kena. Jadi nak tak nak, lengan tu wajib basuh. Sedangkan lengan tak wajib basuh, wajib basuh siku. Tapi nak betul-betul siku tu kena dengan yakin tak boleh. Jadi
basuh je lah sehingga kena lengan sikit. Masuk je lengan, kena je sikit lengan, maka siku garanti terbasuh. Sebab tu maka wajib basuh tangan termasuk lengan. Cuma lengan yang mana? Lengan panjang. Lengan mana ni? Janji masuk sikit. Jadi wajib basuh lebih sikit. Wajib, bukan sunat. Ada basuhan lebih daripada ni yang sunat ada. Itu dia panggil ghurran muhajjalin. Yang mana Nabi suruh basuh lebih. Nabi kata wuduk ni dia bukan khususiah untuk umat aku. Bukan kita je dapat wuduk. Umat terdahulu pun ada ibadah yang nama wuduk juga. Cuma basuhan cara dia lain lah, tak tahulah. Umat terdahulu. Cuma umat aku, kata Nabi, basuhan wuduk tadi, muka, tangan, kepala, kaki, ketika hari akhirat nanti, dia akan bersinar. Dia akan bersinar. Yang bekas daripada basuhan nak kena air tu. Nabi kata, yang mana kena air, kalau muka kena air, muka akan bersinar. Tangan kena air, kanan akan bersinar. Kaki kena air, kaki akan bersinar. Maka Nabi kata, jika kamu boleh memanjangkan sinarnya, maka panjanglah. Maksudnya basuh lebih lagi. Tapi tak wajib. Tak wajib, itu tak wajib. Ada para sahabat yang basuh sampai ketiak. Sedangkan kita tahu, dekat padang pasir sana air payah pun dia basuh sampai ketiak. Kita ni air mudah, basuh juga sampai ke sini. Kalau kita dalam bilik air kita, masa tu lepas mandi ke apa, basuhlah sampai ketiak, sampai sini lah, maksud habis lengan. Tapi kalau di masjid surau, basuh macam biasa, lebih sikit, separuh kot. Ya, separuh lah. Sebab apa? Lagi banyak kita basuh, lagi banyak kena air ketika basuh tangan, dekat akhirat nanti dia akan bercahaya. Ada orang bercahaya sampai kat siku sebab dia buat cukup-cukup aja. Ada orang bercahaya sampai ke ketiak. Jadi bila ada cahaya, waktu tu juta, bilion, trilion, tak tahu lah apa, ramai orang kat padang mahsyar waktu tu. Dia akan panggil umat dia untuk bagi minum telaga Kausar, haud Nabi, kaulam Nabi. Nak bagi minum sebab waktu tu haus sangat. Telanjang bogel masa tu. Semua orang telanjang. Jadi bila Nabi nak bagi minum tu, Nabi akan panggil umat dia. Nabi tak kena seorang-seorang. Juta ada. Berapa puluh juta, ratus juta ke. Sejak 1444 tahun lepas sampai sekarang ni. Tak tahu berapa puluh-puluh ke, ratus juta ke, ribu juta ke, bilion ke, tak tahulah. Rasa lebih kot. Sebab sekarang pun dah ada bilion dah. Itu baru sekarang ni. Dulu entah berbilion-bilion. Nabi tak kenal seorang-seorang. Tak kenal seorang-seorang. Macam mana Nabi boleh kenal? Daripada tadi itulah cahaya. Bila nampak muka, tangan, kaki cahaya, Nabi kata, umat aku ramai minum air. Dekat haud Nabi atau kolam Nabi tu banyak gayung, cetong, banyak gayung. Gayung tu Nabi ambil, bagi minum. Minum, lepas minum air tu takkan dahaga. Dah sampai bila-bila. Sampai bila-bila? Bila-bila takkan dahaga dah. Jadi kalau tidak kan payah Nabi nak panggil umat dia. Setiap Nabi masing-masing akan panggil umat dia masing-masing untuk ada kolam masing-masing ataupun telaga masing-masing untuk beri minum. Umat lain tak boleh masuk ke Nabi yang lain, tak boleh. Jadi macam mana kita nak bagi Nabi kenal kita? Antaranya kita banyak selawat. Tapi kita malas selawat. Nabi tak kenal lah. Sebab bila selawat, ada malaikat akan bawa. Perumpamaan lah. Selawat, malaikat bawa selawat. Perumpamaan malaikat kan daripada cahaya laju. Bawa pergi jumpa Nabi. Di Nabi tu. Dekat Madinah tu. Pergi beritahu Nabi umatmu selawat. Maka kalau selalu sangat malaikat tu datang bawa kita punya selawat, lama-lama Nabi kenal lah. Kalau kita macam tu, tak kisahlah kalau ada cahaya ke tak ada cahaya, Nabi kenal. Kita pergi, kenal tak? Oh, ingat. Mu selalu selawat kat aku lah, macam tu. Tapi kita malas selawat. Yang dinamakan banyak selawat, sehari 300 kali. Tu baru banyak. Kalau sikit, kalau lebih kurang daripada 300, tak nama banyak. Nama biasa. Kita sekali pun payah. Mujur adalah semayang wajib selawat. Kalau tidak, tak selawat dah kita. Jadi macam mana nak bagi Nabi kenal? Antaranya, yang mudah lah, yang mudah. Basuh, biar lebih. Lebih pula, tengok keadaan. Jika di tempat macam ni, sampai ke sini atas sikit. Tapi kalau ke rumah tu, buat sampai ketiak. Abu Hurairah dia basuh sampai ketiak. Jadi, ketika membasuh, wajib membasuh tangan hingga ke siku, itu wajib. Dan wajib basuh lebih sikit, biar kena lengan sikit. Itu wajib juga. Dan sunat, panjangkan lagi. Biar bersinar, panjang bersinar. Namanya ghurran muhajjalin. Nama istilah cahaya dia panggil ghurran. Cahaya, ghurran tu cahaya di muka. Tahjil tu cahaya di tangan dan kaki. Sebab kaki pun akan basuh nanti. Samalah. Nanti kita akan masuk bab kaki tu. Para sahabat dia basuh kaki, ada yang sampai bawah sikit pada lutut. Habis betih. Tapi tak sampai lutut. Bawah sikit pada lutut. Kita basuh agak kat buku lali atas sikit je. Sedangkan kita air banyak.
Padahal sahabat dulu air payah pun dia basuh banyak tu. Okey. Jadi basuh bagi orang ada siku lah. Bagi siku, kalau terpotong ke apa, basuh yang mana ada. Kalau kata terpotong ni kan, potong kat sini, maka basuhlah yang mana ada sampai ke siku ketika wuduk. Bagi yang langsung tak ada siku, terpotong sini atau terpotong ke sini ke, potong sini ke, nak basuh tangan macam mana, dah tak ada tangan, siku pun tak ada, maka sunat ambil air basuh dekat mana ada. Kalau sini tak wajib, sunat. Tapi selagi ada siku wajib basuh. Contoh terpotong kat sini, wajib dia basuh sikit yang ada. Habis. Maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya. Kedua-dua tangan tadi tu. Wajib basuh barang. Barang tu benda, perkara, apa-apa je lah yang tumbuh di atas dua tangan tu. Kalau tangan dia tumbuh bisul, bekok, dengan bisul-bisul tu wajib basuh. Kalau tangan dia kata apa? Daripada segala bulu-bulu. Jika tangan orang lain tak ada bulu, tangan dia jenis bulu. Jenis bulu lebat. Bulu. Maka dengan bulu-bulu tu wajib basuh. Satu bulu tak kena. Tak kena air ketika ambil wuduk. Satu bulu tak kena. Tak sah. Sedangkan orang yang tak ada bulu, tak basuh bulu lah sebab tak ada bulu. Sah je. Dia tak basuh bulu, tak sah. Sebab apa? Tangan dia berbulu. Kalau masuk berbulu tahulah. Bulu. Ada bulu tebal, ada bulu. Dia katakan sini, jikalau lebat sekalipun. Lebat pun wajib basuh bulu tu. Kalau dia ada tahi lalat, wajib basuh dengan tahi lalat atas tangan dia. Dekat tahi lalat tu pula ada bulu satu. Panjang pula tu sejengkal bulu tu. Bulu, tahi lalat bulu dia panggil. Dengan bulu-bulu yang tadi tu wajib basuh. Tiba-tiba dia basuh tangan aja. Bulu yang dekat tahi lalat tu dia tak basuh. Tak sah. Itu dia maksudkan. Wajib basuh barang ataupun apa-apa sahaja yang ada, yang tumbuh di atas kedua tangan daripada segala bulu-bulu. Jikalau lebat sekalipun bulu tu, wajib basuh. Wajib basuh. Sama ada yang tumbuh itu biasa macam bulu, ataupun yang tumbuh itu luar biasa, nadir. Contohnya jari dia ada 6. Kalau dia basuh 5 jari tak sah. Sebab apa? Jari yang ke-6 tumbuh atas tangan. Apa saja yang tumbuh. Dia ada 2 siku. Mana tahu cacak ada 2 siku. Sini satu, sini satu. Wajib basuh dulu. Sama ada ianya biasa tumbuh ataupun yang tak biasa. Tak wajib basuh juga. Ya. Dan kulit. Janji kulit. Kulit wajib basuh. Memanglah kulit. Kalau kulit tu terkoyak dah banyak. Syait, ya, tergantung dengan kulit-kulit tu wajib. Sehinggalah tarik, putus, buang, baru tak wajib basuh kulit tu. Selagi dia tergantung, walaupun halus katalah terkoyak begitu, tergantung halus wajib basuh. Kalau tak basuh yang tadi, kulit yang tergantung tadi, basuh wuduk. Jadi macam mana nak mudah? Tarik buang, tak payahlah basuh. Selagi dia bersambung dengan badan, dengan kulit di tangan, selagi tu wajib basuh. Tu dia kata kulit tu. Dan daging yang tumbuh atas keduanya. Dia bagi contohlah, daging ada ketumbuhan, ada apa, daging tumbuh ke, apa-apalah saya sebut tadi. Senang mudah kata, bukan daging, bukan bulu, bukan. Senang kata gini, apa sahaja yang ada atas tangan yang dia tumbuh, wajib basuh. Senang, tak payah kira lah bulu ke apa ke, hidung ke tumbuh atas tangan. Hidung tumbuh kat sini ke, tak kira apa benda tumbuh, janji tumbuh. Tumbuh atas tangan, maka wajib basuh. Manalah tahu. Kalau ada kuku, wajib kan kuku duduk atas tangan, maka wajib basuh kuku. Lepas tu kalau ada rekah. Biasa kat kaki, tapi kadang kat tangan pun ada rekah. Bila dia rekah, kat dalam tu nampak dah. Bila mekah dalam tu nampak. Okey, wajib basuh dalam tu. Yang nampak tu wajib basuh. Kalau dia tutup, tak wajib basuh. Bila dia mekah, wajib basuh. Okey. Apa lagi ya? Kuping-kuping yang naik, kuping lah kita panggil, kuping nak tarik pedih. Tarik sikit, lama dia tergantung gitu. Wajib basuh semua tu. Wajib basuh. Tapi kalau kuping tu dia melekat, tak apa, basuh kat atas. Kalau buka, wajib basuh bawah dia sekali. Apa lagi?
Itulah wajib meratakan air seluruh tangan dia, atas tangan wajib rata air. Jadi janganlah buat apa-apa yang boleh menghalang daripada air kena tangan. Janganlah buat apa-apa pun yang menghalang air daripada kena tangan. Apa benda yang menghalang air daripada kena tangan? Tatu ni siapa buat tu, masya-Allah, teruklah, macam payahlah. Kau Tok Tugu dia kata celaka besar siapa buat tatu ni. Sebab apa? Tatu ni dia buat kat tangan ke apa, dia akan cucuk, dia ada benda tu panas tajam, dia cucuk. Dia ada macam mana nak cakap, jarum, lepas tu ada dakwat dia. Dakwat special, lepas tu jarum. Kat tu ada lubang. Bila dia tekan akan keluar dakwat yang dalam yang atas ni, macam pen dia tu. Lepas tu dia panaskan lagi tu. Dakwat tu kena panas. Kalau tidak dia tak lekat. Lepas tu dia cocok. Dia cocok kulit. Dia cocok kulit, keluar darah. Lepas tu dia tekan dakwat tadi yang tajam dan pedih dan panas tadi. Bercampurlah dakwat tu dengan darah. Dua zeng tu bercampur. Bila bercampur, dia ambil dia bercampur, betul dia letak itu yang dia buat tu. Jadi lama-lama darah akan sebati dengan warna color tadi, akan sebati, dan dia akan sebati dengan kulit. Sebab tu dia tak hilang. Sebab tu dia tak hilang. Tatu ni tak hilang. Kenapa tak hilang? Dia masuk bawah kulit. Sakit. Lepas tu kat orang kata apa, cantik. Bodoh lah tengok. Sama tapung. Ada gambar naga lah, gambar apalah. Mungkin mula-mula tu nampak hebat, lama-lama bodoh lah. Tak comel orang tengok. Nampak macam kotor. Masalah itu kotor tu masalah nombor 2. Nombor 1 ini darah bercampur dengan warna. Warna tu dia ada menghalang air. Warna tu menghalang air, dia macam plastik. Kemudian campur dengan darah tu najis. Ada kat badan dan tak hilang sampai bila-bila. Bila nak main ambil wuduk, tak kena kulit. Sebab ada warna tadi, color tadi. So jadi macam mana? Tak sah lah wuduk dia. Cuma tu lah, kalau dah buat dulu kemudian dia bertaubat, kan, kemudian dia bertaubat, walaupun dia wuduk ada lapisan dekat tatu tu tak masuk ke dalam, tak kena, habis nak buat macam mana? Takkan nak ambil striker panah cing gitu. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkanlah, sebab dia dah bertaubat, taubatan nasuha. Takkanlah kalau dah buat tatu bermakna hidup dia confirm neraka dah, sebab semayang dia tak sah dah. Tak boleh gitu. Kalau taubat Allah terima. Cuma taubat dan kena buang sepatutnya. Tapi kan buang mungkin jadi mudarat lebih lagi. Bila mudarat tu lebih lagi, jadi mudah-mudahanlah. Saya ingat cerita lama dululah, 30 tahun dahulu cerita ni kat Kelantan. Masa kami mengaji dululah, dia meninggal. Bila dia meninggal, orang panggil lah untuk mandikan jenazah. Dia bertatu badan dia. Laki. Orang panggil untuk mandikan jenazah. Tapi orang kampung tu mungkin jahat kot. Orang kampung tak mau mandi. Mungkin masa dia hidup tu orang kampung dah nasihat kot. Nasihat gitu, dia tak peduli, ataupun mungkin dia masuk rumah orang ke gitulah. Tak tahu cerita sebelum tu. Yang tahu orang kampung tak nak mandi jenazah dia. Ayah dia sedih-sedih datang cari-cari pergi pondok, lebih kurang dalam 20 km ke ada daripada tempat tu. Jauh. Macamlah tak ada pemandi jenazah kan. Cari akhir sekali Tok Gori, kita pun ikutlah sekali. Ikutlah pergi tengok penuh tatu kat badan. Lepas tu tanya dia mati macam mana? Rupanya mati bukan bertaubat lah. Sebab ada orang, dia ujung-ujung hayat dia jadi orang seorang masjid. Bertapung nak buat muka tepek kat sini. Nampak lah, tapi dah jadi orang masjid. Dah janggut dah ada dah. Pakai kepiah, pakai serban lagi kadang, pakai jubah. Kita nampak lah. Yang ni tak, ini dia mati gitu je. Bukan mati baik lah. Mati jahat gitu. Mati di Kuala Lumpur, bawa balik ke Kelantan. Oh gitu, mati lagi ni. Jadi sekarang ni sebab tu orang tak mau mandi kan. Okey, tak apa. Mandi. Lepas mandi, Tok Guru tak nak semayang kan. Kami balik. Dia marah kata, semayang lah. Tak apalah, kalau nak semayang lah. Kalau nak semayang kan, keluarga lah buat. Sebab apa tak semayang kan? Sebab syarat semayang jenazah adalah sempurna mandi. Selagi tak mandi, tak sah kalau semayang jenazah. Selagi tak mandi kan. Kalau tak kapan lagi, tapi dah mandi, cuma tak kapan lagi, mandi dah sempurna, belum kapan lagi, semayang jenazah sah. Cuma sunat setelah dikapan baru semayang. Itu sunat. Bila sempurna mandi, baru ada kewajipan semayang. Tak sempurna mandi, tak ada kewajipan semayang. Jadi
Mandi tadi tak sempurna. Sebab tatu. Maka bila tak sempurna, tak bolehlah sembahyang kan. Lepas tu kata, habis macam mana anak saya? Kalau tak mandi macam mana nak tanam? Tanam lah. Uish, boleh ke? No, macam mana? Kami mengaji begitu. Tapi kalau dia dah bertaubat, ada pendapat kedua ketiga. Kalau dia dah bertaubat, disemayangkan juga atas sebab nak, bila orang tengok kata, kalau hujung bertaubat pun akhir sekali okey juga. Dia nak gitu. Jangan kalau dia tak bertaubat, kalau dia bertaubat tetap tak disemayangkan juga. Nanti orang nak bertaubat, orang kata bertaubat pun nanti mati tak, orang tak semayang juga. Dia sebab tu kalau dia dah bertaubat, dah baik, dah apa, mungkin boleh semayang mengikut pendapat-pendapat yang lain. Tapi hukum asal tak boleh. Selagi tak sempurna mandi jenazah, tak boleh semayang. Malah berdosa semayang jenazah. Bukan sebab dia tatu, bukan, sebab tak mandi. Dia bukannya tatu, kalau tak mandi pun tak boleh. Dia tak panggil tak bersih. Yalah, bersih, dia tak guna perkataan bersih. Tak mandi lah. Tak mandikan jenazah. Katalah bukan sebab tatu, saja tak mandikan jenazah, tak boleh sembahyang juga. Sebab tu MH370 tak boleh sembahyang jenazah. Hilang tu kan. Sebab pertama hilang, kedua mati. Katalah mati, siapa mandikan jenazah dia? Sebab tu tak boleh sembahyang gaib ke, tak boleh sembahyang jenazah, tak boleh. Tapi ada juga orang sembahyang. Tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang. Sebab selagi tak sempurna mandi, tak boleh sembahyang. Kita duduk jauh, kita duduk sini Jaya Gading, tiba ada kematian kat Johor, saudara mara ke apa ke, kita tak boleh balik. Jadi kita nak sembahyang gaib kat sini. Sembahyang gaib ni macam sembahyang jenazah juga, cuma tak ada, jenazah tak ada kat depan tu. Kita tak boleh sembahyang, kena tanya dulu, telefon ke apa. Dah mandi dah? Dah mandi, belum kapal lagi tapi dah mandi. Boleh dah. Siap mandi boleh. Syarat untuk sah sembahyang jenazah mandi, bukan kapan. Kapan tu sunat. Jadi kalau tak mandi, tak boleh sembahyang. Bukan masalah tatu, nak cerita tatu, tak. Masalah mandi. Kalau mandi tapi tangan tak kena, tak sempurna, tak boleh sembahyang juga. Bukan sebab tangan tu, sebab tak sempurna mandi yang kat situ. Jadi kalau katalah jenazah tu tak mandi 3 hari, selagi tu tak boleh sembahyang. Jenazah nak masuk postmortem tu kan, lama pula, doktor tak ada ke apa, seminggu tak mandi, tak buat postmortem lagi, tak boleh sembahyang jenazah ke gaib ke, tak boleh. Jadi dalam kes tadi, dia mandi, tapi sebab ada tatu, tak sah mandi tu. Tak rata mandi. Bila tak rata mandi, sebab tu tak boleh sembahyang. Betul kata habis macam mana nak tanam? Sah, mati tu tetap sah juga. Ke tanam tanpa sembahyang jadi mati dia tak sah? Tetap mati dia sah juga. Mati sah. Mati mana ada sah tak sah? Dia matilah, maksudnya tanam lagi tu. Habis-habis anak saya yang sembahyang, kewajipan orang hidup, bukan orang mati. Dia tak kena-mengena dah. Berdosalah anak saya sebab tak disembahyangkan. Tak. Sebab dia dah mati, dia tak berdosa. Kalaulah orang yang atas dunia ni salah buat tak semayangkan dia sekalipun, tetap juga dia tak berdosa. Dia yang berdosa yang dia buat tatu tu. Jadi tak risaulah tanam. Akhir sekali dia semayangkan jugalah. Tu dia punya pasal lah. Nak beritahu tu. Jadi tu Tok Guru kata, lepas malam tu ada kuliah, dia cakap tatu ni, Allah, banyak-banyak dosa banyak, tapi yang tatu ni celaka sungguh. Bukan celaka dia maki tu. Celaka tu maksud teruk sungguh. Teruk sungguh siapa yang buat tatu, sebab kesan dia sangat besar kesan dia. Dah lah ada dekat badan dia 24 jam, dah lah dia akan tengok. Tu dosa dia tu. Bila dia tengok teringat dosa. Allah, teruk lah tatu ni. Tapi kalau dah buat macam mana, tak apalah, nak buat macam mana kan. Taubat. Okey, basuh tangan. Lepas tu dekat tangan ada kuku. Jangan lupa, bawah kuku ni kalau ada hitam tak sah. Pendapat muktamad mazhab Syafi'i tak sah kalau ada hitam bawah kuku. Maka kena buang kekotoran dekat bawah kuku, tepi-tepi kuku, daki-daki ke tanah ke. Macam mana pun itu pendapat muktamad lah. Pendapat siapa? Imam Ghazali dengan Imam Zarkashi, kalau ada kekotoran daki-daki, hitam-hitam bawah kuku, kalau hitam tu berasal daripada daki, maka maaf. Fiqh dia gini, dia mula-mula pendapat muktamad, kerah nampak. Lepas tu ada pendapat kedua, pendapat ketiga. Jadi dia ikut kita. Kita kalau betul-betul nak beramal, kita akan ambil yang paling ketat. Tapi kalau dah terjadi tu, dah payah nak buat, kita akan ambil bawah sikit. Dia gitu fiqh. Jadi kuku ni alat hitam tak sah, ambil wuduk tak sah. Kalau Imam Ghazali kata jika hitam tu berasal daripada daki, sah. Tapi kalau hitam tu berasal daripada tanah, daripada luar, bukan daki dia, tak sah juga. Mazhab Hanafi kata sah, daripada daki ke daripada tanah tu sah.
Jadi kat situ perkara lepas tu lega sikit lah. Kalau dulu-dulu dok buat, lega. Kurang-kurang pun ada juga yang kedua, yang ketiga. Tapi kalau kita betul-betul nak beramal, kita akan ambil yang paling ketat, iaitu ada kuku, ada hitam bawah kuku, tak usah, ambil, korek balik, ambil uduk balik, baru tak nampak bersungguh nak ibadah. Itulah orang yang bekerja dengan berkaitan dengan cat, lilin, minyak hitam, kan ada orang kerja dengan sisik ikan, dia akan ada masalah. Pomen motor, pomen kereta, duk main minyak hitam ni. Kalau nak kira sungguh-sungguh, dia tepi hitam ni, memang tak semayang lah. Kalau semayang, duk korek benda tu pun lebih setengah jam. Lepas tu ambil wuduk, betul tahu je itu semayang Zuhur. Tahu-tahu je baru start kerja balik. Asal pula. Korek pula. Akhir sekali, pomen tak semayang. Ataupun biar. Jadi bagi pomen yang selalu main dengan cat, maksud ngecat, biasa ngecat lilin, minyak hitam tu lah, ataupun sisik ikan. Orang yang meniaga ikan, sisik ikan. 4 golongan ni, ataupun orang yang sentiasa main dengan benda-benda macam tadi lah, maka dia wajib buat sedaya upaya. Kemudian jika ada sikit, maaf, kerana kerja dia. Kalau tidak, memang payah. Saya tengok komen tu, Allah, hai. Kita tengok apa tahu, Allah, macam manalah, hai, dia punya nak semayang dia tu. Dia maaf. Tapi buat saya ambil beruh ke apa ke, beruh sabuk tu, kosok. Buat agak-agak lah kot, berapa minit? Agak 10 minit kot. Klorok ke, pakai klorok, pakai apa ke, buat, okey, ada buat gitu, ambil untuk semayang. Sedangkan dia hitam, pendapat muktamad tidak usah. Tapi sebab dia selalu bergelumang dengan benda tu. Sama juga sisik ikan, tiba-tiba ada kecil sisik ikan. Sisik ikan kalau kena air tak masuk dalam sisik tu. Ataupun cat, jenis ngecat. Tapi kalau dia bukan ngecat, dia tuan rumah, dia tengok cat, molek. Sambil-sambil orang tengah cat, pak kena ada kan. Dia ambil uduk. Lepas dia ambil uduk, dia semayang. Habis semayang tu rasa lain macam. Dia berkata, ada cat. Dia tak boleh, tak maaf langsung. Sebab dia bukan orang yang main dengan cat. Dia tuan rumah mana main cat. Ni yang tukang cat. Kalau dia tukang cat, yang kena tu bukan tukang cat, tukang plaster. Tak salah juga yang tukang plaster tu. Kalau ada cat dekat dia. Nampak? Dia hanya dimaafkan bagi orang yang main benda tu je. Sama lah tu. Tukang cat kat situ, kita plaster kat sini. Kira dekat lah tu. Tak, maaf. Hanya maaf tukang cat aja. Kita bukannya main dengan ikan. Kita beli ikan. Semayang, tiba-tiba ada sisi ikan lepas semayang. Tak, maaf bagi kita. Sebab kita bukan main dengan ikan. Kita cuma beli ikan. Adalah sejam duduk pasar. Maka tak maaf bagi kita. Bagi orang yang sentiasa dengan perkara tu, maka dia maaf. Selesai. Itu selesai basuh tangan. Yang keempat, menyapu sedikit daripada kulit kepala. Tengok, tu cantik ni. Sebab apa saya tercantik? Sebab ada orang tanya gitu. Dia kata ambil uduk kena sapu rambut. Dia tak cakap sapu kan, kita sapu rambut. Tiba-tiba kawan tu botak. Habis nak ambil uduk macam mana? Dia salah faham. Bukan sapu rambut. Ambil uduk, sapu kulit kepala. Menyapu sedikit daripada kulit kepalanya atau rambut yang ada di dalam had kepala. Ni cantik. Mari tengok. Yang pertama, wajib sapu adalah kulit kepala, bukan sapu rambut. Tetapi apa sahaja yang tumbuh di atas kepala, dia adalah kepala. Macam tangan tadi lah. Tangan wajib basuh. Tiba-tiba hidung tumbuh atas tangan. Buat contoh pelik lah. Maka hidung tadi wajib basuh. Bukan sebab dia tu hidung, sebab dia tumbuh atas tangan. Macam tu juga kepala. Yang wajib basuh kulit kepala. Tiba-tiba ada yang tumbuh atas kulit kepala. Yang tumbuh atas kulit kepala tu, kepala lah. Kalau tumbuh hidung kat atas ni, bolehlah sapu hidung. Tumbuh apa bibir kat atas ni, sapu lah. Tumbuh apa saja. Kalau naik bisul tinggi, naik bisul. Sapu atas bisul tu pun boleh. Bukan sebab dia tu bisul, sebab dia tumbuh atas kepala. Oleh kerana rambut tu tumbuh atas kepala, maka boleh sapu rambut. Kat situ. Tapi sebenarnya bukan sapu rambut, sapu kepala. Sebenarnya sapu kepala. Jadi boleh sapu rambut, boleh. Cuma ni penting sangat ni. Apa dia yang penting ni? Tengok yang ada dengan syarat. Okey, sapu kulit kepala, mana-mana janji kepala boleh sapu. Walaupun belakang telinga yang putih tak tumbuh rambut ni. Belakang ni dia panggil apa? Belakang telinga ni.
Kepala apa lagi? Takkan muka ke belakang telinga ni. Tapi tak tumbuh rambut. Tak tumbuh rambut ke tumbuh rambut tak penting. Yang penting dia kepala. Ni kepala. Yang tak tumbuh rambut belakang telinga ni. Okey. Kalau dan kulit kepala, mana-mana kulit kepala sah untuk sapu ketika ambil wuduk. Jika ada tumbuh sesuatu di atas kepala, boleh juga sapu dia. Contohnya yang biasa tumbuh rambut. Boleh sapu rambut, tapi ada syarat. Sapu kulit kepala tak ada syarat. Janji kulit kepala sapu. Tumbuh rambut ke tak tumbuh rambut ke boleh sapu. Sapu kulit kepala tak ada syarat. Yang ada syarat rambut. Jika di atas kepala tumbuh rambut, boleh sapu rambut dengan syarat. Ni syarat dia. Apa dia? Di dalam had kepala. Apa maksud rambut dalam had kepala? Apa maksud? Rambut dalam had kepala. Maksudnya rambut kita ni boleh jadi panjang. Bila kita jatuhkan rambut, dia akan jatuh ke bawah, jatuh ke belakang, jatuh tak? Jatuh. Biar dia jatuh rambut ni. Okey. Bila dia jatuh, dia akan keluar daripada had kepala. Yang tu tak sah. Contohnya ni memanglah dia tumbuh atas kepala, umbi dia dekat kepala, tapi dia dah keluar tak daripada had kepala. Dah keluar, sapu kat sini tak sah. Biasanya orang perempuan lah. Dia malas buat gini, dia ambil rambut panjang, dia ambil rambut tu. Rambut tu basuh dengan air paip pun tak sah. Sebab nak sapu rambut dia ada syarat. Rambut tu mesti dalam had kepala. Maknanya had kepala sikit ni. Jatuhkan rambut. Rambut depan ni jatuhkan. Dia akan ke depan. Itu bukan had kepala. Itu dah masuk dahi. Itu muka. Maka tak boleh. Mana yang tengah ni panjang lah. Rambut yang tumbuh kat tengah ni. Banyaklah yang boleh sapu. Sebab dia corner kat ni belum lagi. Masih had kepala. Sehingga rambut tu keluar ke sini. Rambut keluar sini tak boleh lah. Rambut keluar. Dah tak boleh dah. Untuk ambil wuduk. Dia hanya dalam had kepala je. Cara nak tahu had kepala, jatuhkan rambut, dia rambut tu jatuh sendiri. Lepas tu ukur lah. Ambil marker tu kan. Kat belakang. Contoh lah. Ambil marker tu try. Nampak tak besar mana je. Besar tu je boleh. Boleh sapu. Yang lain-lain tak boleh. Lain-lain tak boleh sapu. Cuma biasa kita sapu atas ni. Pertama kena rambut, yang kedua kulit kepala. Kena. Cuma hukumnya gitulah. Kita nak bincang hukum. Jadi, kalau kita kata, boleh tak ambil wuduk, masa nak sapu, masa lepas basuh tangan, kita sapu sini. Mesti orang kata, boleh. Tak boleh, tak sah. Sebab, walaupun dia rambut, dia bukan duduk had kepala. Walaupun umbi dia dekat-dekat had kepala. Kita bukan tengok umbi. Kita tengok, dia punya panjang ke mana. Okey. Tu maksud dalam had kepala. Dia beza dengan orang yang buat tahallul haji tahallul tu kan potong juga. Itu dia kena potong rambut. Dia bukan perlu potong rambut dalam had kepala, tidak. Kadang rambut panjang potong cek sikit dah tahallul lah. Dia lain. Ini wuduk, dia lain. Okey. Dan nak sapu kepala tadi tidak disyaratkan sapu dengan tangan. Tak syarat sapu dengan tangan. Nak sapu, dia boleh sapu dengan, pertama dia boleh jiru, ambil jiru air, boleh juga, sah. Sedangkan disunatkan atau disuruh kita untuk sapu ambil air, sapu. Kalau ambil tu nama jiru atau basuh. Kita disunatkan, kita disuruh untuk sapu, bukan basuh. Tapi kalau basuh pun sah. Kalau nak sapu, tak semesti pakai tangan. Tak semesti. Habis tu pakai apa? Pakai apa sahaja alat yang boleh menerima kebasahan. Contohnya, ni tak boleh terima kebasahan. Sebab dia kaca. Kalau ni air baldi, kita celup. Bukan ni ambil celup. Bila celup, lepas tu kita pun buat gini. Tak boleh. Sebab kaca tidak menerima kebasahan. Ambil kayu ni. Tak boleh juga sebab dia dah cat. Tapi kayu yang belum cat lagi, kan bila kita celup air kan dia basah. Ambil kayu tu boleh. Kalau nak sapu. Pakai ni boleh tak? Boleh kot. Dia menyerap. Dia menyerap. Ambil ni, celup air, tak sah. Bukan suruh buat, nak bagi tahu hukum. Nak sapu tak semestinya dengan tangan. Apa sahaja yang boleh menerima kebasahan. Apa yang boleh menyerap. Kalau kayu yang cat, tak, dia tak menyerap lah sebab ada cat lah. Maka tak boleh lah. Jadi kalau nak sapu apa-apa pun, carilah yang menerima kebasahan. Apa lagi? Kalau lelaki pula, dia pakai serban. Pakai serban macam-macam jenis. Ada serban tutup telinga sebelah, ada tutup telinga dua-dua, ada nampak telinga dua-dua, ada ekor belah kanan, ada ekor belah kiri. Ni cerita pasal serban. Ada satu kitab cerita pasal serban, Imamah. Cerita tu 3 hari 3 malam baru habis. Cerita pasal serban tu. Jadi ada macam-macam jenis serban. Ada serban tu besar. Pernah tengok orang pakai serban besar? Putih. Tahu tak apa benda tu? Kain kapan.
Kain kapan dia tu, dia balut. Saya ada kenal seorang masa duduk tempat lama Puncak Alam. Besar. Kain kapan. Maknanya dia sentiasa ingat kain kapan atas kepala aku tu. Bila ngumpat agak-agak ngumpat. Ingat kain kapan, bawa kain kapan atas kepala. Ada macam-macam jenis serban tu, serban ni, macam-macam jenis. Jadi bila pakai serban macam biasa-biasa, macam serban orang pondok tu gitu je. Yang itu tak apa lah. Kalau nak sapu kepala, buka sapu sambil-sambil berjalan. Ada serban yang dia payah sikit nak buat. Dia makan masa mungkin seminit kot. Makan masa lah tu seminit tu. Kalau geng-geng pondok ni, dia tak ada sambil-sambil berjalan. Kejap kau ni. Dia style dia gitu. Jadi ada yang serban ni yang memang kena tengok berapa tangga ada. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada ceritanya tu. Bukan saya saja. Jadi bila dia pakai serban tutup telinga ke apa sebagainya, jadi masa nak ambil wuduk, nak sapu kepala macam mana? Ambil macam mana? Kalau buka, jawabnya nak belik balik. Jeruk pasal jeruk lah. Ni nak ajar ni, ada cara. Yang ni lah yang tak nak buka serban lah, sebab serban tu payah. Cara dia Nabi ajar, dan ianya sunnah. Tarik ke atas sikit. Nampak tak? Tak nampak tak? Boleh tak kat sini? Boleh tak? Celuk air. Basah ni. Letak kat tempat ni. Tempat yang sikit tu. Sikit. Nak kira sah tak kalau macam ni? Sah dah kan? Tapi sunat macam ni. Betul? Lepas tu tarik atas serban sampai ke belakang. Sebab tu dalam hadis-hadis ceritakan Nabi ketika dia ambil wuduk, dia sapu atas serban. Orang baca hadis, dia tak masuk ikut ukur bekah. Ni ukur bekah. Hadis belum proses lagi, dah cerita dah sebelum ni. Hadis ni macam bahan mentah. Kalau daging tu tak masak lagi, makan mutah. Walaupun daging, dia kena masak dulu. Lepas masak baru sedap. Bubuh macam-macam. Bubuh sopnya, sop bunjutnya, bubuh garam, bubuh gitu, bubuh gula, bubuh gini baru sedap. Daging juga, kalau makan daging itu mentah. Macam tu juga daripada hadis tadi, dia bahan mentah. Ambil makan mutah, ataupun ambil makan, ambil guna, silat-silat tak sah. Kenapa pula tak sah? Nabi sendiri cerita dalam hadis, dia sapu atas kepala. Dia ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, ambil sapu atas ni. Mana sah, tak kena. Sebab tu kena masuk, kena jumpa chef dulu. Yang buat ni chef chef dalam bidang agama. Bukan chef dalam bidang masakan lah. Jadi letak dulu, kena tarik sikit. Letak dulu, kena sikit tu, baru tarik sampai ke belakang. Sunnah. Tu bagi yang pakai serban lah. Pakai serban. Dan sapu tu, mazhab Syafi'i sunat 3 kali. 3 kali. Mazhab lain sunat sekali aja. Mazhab Syafi'i 3 kali. Dan cara nak sapu yang terbaik adalah tengok rambut dia. Kalau rambut dia pendek, ni buka serban ni tak ada serban lah. Buka. Kalau rambut dia pendek, gitu je lah, sapu gitu je. Tapi kalau rambut dia panjang sikit, begini. Kalau rambut dia lagi panjang, gini, ke depan balik. Habis lah rambut. Itu sunnahnya. Tapi yang wajibnya, janji kena sikit. Kita gini lah. Sunat 3 kali. Sekali pun dah sah. Selesai. Basuh apa pula? Yang kelima, basuh 2 kakinya hingga 2 mata kaki keduanya. Mata kaki ni buku lali lah. Orang dulu panggil mata kaki. Basuh kaki sampai buku lali. Tahu tak kenapa buku lali nama buku lali? Saya pergi mana-mana tempat semua tanya, tapi tak dapat jawapan lagi. Dia kata duduk lama-lama gitu, lama-lama lali bangun serban. Ya. Sebab tu nama buku lali. Rasa macam tak kena. Saya dah jumpa lah jawapan tu 2-3 kali lah. Nama buku lali sebab kalau kita berseller, buku lali tu akan kena lantai kerah. Lama duduk setengah jam, bangun Allah lali serban. Ya. Tak boleh nak terima alasan. Memang lali. Gitu. Lali kan. Boleh jadilah kot. Yang itu saya tak pernah dengar lagi tu. Gitu kan. Sakit yang lali tu. Sakit sekali yang lali lah. Lali. Okey. Tapi orang dulu cakap lagi mantap, mata kaki. Lagi kena-mengena. Macam kakak kaki kan ada mata. Lagi sesuai lah.
Oh, luar dalam. Dua-dua sama. Oh ya, tak ada dua mata kan? Membasuh dua kakinya hingga dua mata kaki. Dua mata kaki, buku lali lah. Basuh sampai situ. Dan wajib basuh atas sikit, lebih sikit. Wajib basuh lebih sikit sebab samalah juga dengan tangan tadi. Oleh kerana buku lali tu wajib basuh dan buku lali tu tak ada line, maka kita nak tahu mana yang wajib, mana yang wajib. Maka jika kita basuh, masuk betih sikit je. Sikit je masuk. Maka ternyata, garanti, pasti terbasuh buku lali. Jadi kena basuh lebih. Basuh lebih sikit tu wajib. Basuh lebih banyak sampai ke betis, itu sunat ghurran muhajjalin tadilah, cerita yang sama. Dan banyaknya berlaku makruh wuduk ketika basuh kaki sebab malah nak duduk, dia main golek-golek gitu, maka air guna banyak. Tu je lah. Tapi makruh, tak haram. Sebab air tu air kan, air, jadi tak haram. Cuma makruh. Kalau duduk mungkin pakai air banyak ni satu kaki. Kalau duduk. Tapi kalau berdiri satu baldi rasa. Memang taknya golek kau tu, golek kau. Kalau jiruk, tak kena pula jiruk. Oh, 2-3 cebok. Padahal Nabi ambil uduk bukan ni uduk pada muka tangan, kepala, kaki ni. Satu cupak, lebih kurang satu cupak air. Orang tak panggil cupak air, tapi satu ya ni. Mandi wajib satu gantang 4 cupak, lebih kurang dua ni kot, 2-3 ni. Mandi wajib. Kita mandi wajib tak tahu apa kolah. Allah hai. Kita guna orang Arab kalau dia jumpa orang Melayu, dia panggil itik. Saya tak tahu kenapa di UIA tu bila jumpa orang dia panggil itik. Dia belajar cakap Melayu, panggil itik. Dia kata orang Melayu ni memang mandi pagi, mandi tengah hari, mandi malam, macam itik. Diorang mandi tahu tak, seminggu sekali hari Jumaat. Setiap hari Jumaat, dalam sebelum pergi sembahyang Jumaat tu, masa tu je dia mandi, seminggu sekali. Tapi tak apa, diorang panas dan kering. Kita 3-4 kali sehari. Tu dia panggil itik tu. Tu geng-geng itik dah bagi. Dia tak faham apa maksud dia itik ni. Kita cari perumpamaan orang Arab, tak faham maksud itik. Akhirnya dia kata kuat mandi. Oh, memanglah tempat kami panas dan lembab. Tempat dia kering, panas dan kering. Bila panas dan kering, ketiak tak beluh, tak ada bau. Kita kejap aja ketiak beluh dah. Meleleh-leleh. Sebab tu mandi banyak. Dia panggil itik. Sedap dia panggil kita itik. Maka sebab kita banyak air, tu je. Maka wajib basuh. Kau apa dah? Boleh habiskan ni. Maka wajib basuh barang yang ada keduanya daripada bulu dan daging yang tumbuh. Apa samalah macam tangan tadi. Apa yang tumbuh atas kaki wajib basuh. Kalau bulu-bulu kalau ada daging tumbuh, ada apa-apa wajib basuh. Macam tadilah, samalah macam tangan, macam muka. Pada segala pecah-pecah dan kelepek-kelepek. Kelepek tu. Dan kelepek-kelepek yang ada pada keduanya. Lebih-lebih lagi kaki memang senang pecah. Buku lali, bukan apa? Tumit. Bila dia pecah, saya selalu sebut, tumit ni, kaki ni Allah buat memang cantik. Made in Allah Ta'ala. Kaki kita, tapak kaki termasuk tumit. Kalau made in Jepun, selipar Jepun, kita pakai 2-3 tahun, haus lah. Pakai made in London sekalipun, pakai 2-3-4 tahun, haus. Tapi tapak kaki, lagi pakai lagi tebal. Maksudnya pakai tapak kaki. Jangan pakai selipar, pakai tapak kaki macam orang dulu. Orang dulu mana pakai selipar, tengok tapak kaki dia. Oh, kena nyepak dia, pening. Sebab apa? Tapak kaki dia tebal. Kadang-kadang kena kaca sikit-sikit, relax aje. Pijak apa bara, relax aja. Sebab tebal, sebab dia guna hari-hari. Kita tak guna. Nak keluar pakai selipar, pakai kasut. Tu hebat made in Allah Taala. Allah cipta kaki, tapak kaki lagi guna lagi tebal. Jepun kan hebat teknologi dia. Lagi guna selipar Jepun. Lagi nipis. Okey. Bila tebal, lepas tu dekat tumit dia akan senang untuk merekah. Bila merekah, masuk batu ke apa tak rasa. Sebab tebal. Bila masuk batu tak rasa, batu halus-halus tak rasa, ambil wuduk, golek-golek gitu juga. Tak pergi kelebek satu-satu. Tak tengok satu-satu. Ada yang tak kena. Sebab bila ada merekah, wajib basuh sampai dalam. Bila ada air yang tak kena, sembahyang tak sah. Benda nampak kecil pasal cerita pasal tumit je pun, merekah sikit pun ada tak apa kot.
kita rasa gitu. Sedangkan kesan dia solat tak sah. Satu waktu tak solat, dekat pintu neraka catat nama dah. Kalau dia semayang solat, tapi sebab tadi kecuai masalah wuduk tadi, dikira tak solat. Dah ada dah nama kat pintu neraka. Solat banyak, dah ada dah nama dia kat pintu neraka. Tu kata nampak macam kecil je. Nabi pernah marah para sahabat. Nabi kata, wailun lil aqabi minan nar. Nabi marah, Nabi kuatkan suara, wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit dalam neraka. Macam tu Nabi cakap. Wail ke wailul likulli humazatil lumazah. Wail tu. Wailul lil mutaffifin. Wail tu celaka ataupun neraka. Celaka tumit. Kenapa? Sahabat ambil wuduk, ada tumit yang tak kena air. Nabi marah, Nabi kata celaka tumit dalam neraka. Maknanya nampak benda kecil, tapi perkara tu penting. Nabi sebab tu Nabi marah. Sedangkan ada orang Badui kencing dalam masjid, Nabi tak bagi kacau. Biar dia kencing. Kes lain lah, kes lain. Sayyidina Umar dah gini ya, nak pancung terus lah. Jangan, biar dia kencing. Lepas habis dia kencing, ambil dia, ajar dia, ambil air, curahkan dulu, mana ada kapet. Tanah je. Jadi ambil air curah. Nabi tak marah tu. Celaka. Apa nak cakap apa dalam neraka? Celaka kencing dalam neraka. Nabi tak cakap gitu pun. Nabi kata relax je. Tapi yang ini, para sahabat seorang ni, Nabi kata celaka tumit dalam neraka. Kalau kita tengok kita, yang kencing dalam masjid lagi berat daripada setakat tumit tak kena air. Tapi Nabi tengok dia punya sehingga kan kalau tak sah wuduk dengan sebab cuai masalah tumit tadi, yang dia kencing ni boleh settle, basuh, settle. Sebab tu Nabi marah tu. Jadi hati-hati dekat rekahan-rekahan yang ada. Yang terakhir lepas dah basuh kaki, yang terakhir tertib. Jap, basuh kaki lagi apa ada penyakit. Saya tengok orang biasa berumur lah. Sebab mungkin dia kot, dia punya kaki dia naik kot ni. Jadi gini. Kaki belah kaki apa? Jari kaki. Jari kaki dia macam ni kan. Dia naik ke atas ni. Tak tahu sebab orang tua lah. Memang tak boleh buat, dia kena jadi gini. Orang yang macam ni ketika ambil wuduk dia mesti buka. Sebab memang rapat sungguh. Nah, ni orang berumur. Mungkin urat lah dah guna lama, dah urat ada umur 80 90 dah, dia jadi gitu. Rapat tu. Kalau main golek-golek tu basuh tu tak kena tu. Dia kena tarik. Malah kalau kita tarik kadang ada macam putih. Macam tu. Macam ada daki lagi. Maka hati-hati. Kita berumur lagi ibadah sepatutnya lagi lebih dekat pada Allah. Ini tinggal semayang. Semayang tapi ditulis tinggal semayang sebab tak buka ni tadi ketika wuduk. Ada yang dia panggil kaki itik. Sama juga, biasa badan dia besar, gemuk, kaki dia akan tumit, jari dia akan jadi comel-comel, dia rapat je. Sama juga kalau kita buka putih. Kalau main golek-golek tak sah, dia wajib buat tu. Hati-hati. Ada orang penyakit dia panggil penyakit kaki gajah. Siapa pernah tengok? Penyakit kaki gajah. Elephantiasis nama penyakit tu. Penyakit kaki gajah. Memang besar, kaki dia straight macam gajah. Tak apa masalah tu. Dia punya apa? Dia punya kulit tu dia jadi macam ni. Gitu. Boleh selak. Kulit yang paling bawah tutup buku lali. Jadi macam mana nak ambil wuduk? Kena selak. Selak kulit pelik lah kan. Kena angkat dia punya kulit tu. Biasanya bawah tu berbau. Dia panggil penyakit gajah, kaki gajah. Penyakit elephantiasis. Jadi hati-hatilah sebab tu. Hati-hati. Itu pesanan-pesanan aja. Yang keenam, tertib seperti aturan yang tersebut. Mesti muka, tangan, kepala, kaki. Itu tertib. Tertib yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Jangan basuh kaki, tangan, sapu kepala, basuh muka. Muka, kaki, tangan, kepala. Dia mesti tertib. Macam mana tertib? Muka, tangan, kepala, kaki. Mesti tertib. Muka, tangan, kepala, kaki. Jadi mula basuh muka beserta dengan niat. Tangan, kepala, kaki. Dia tak boleh tukar-tukar. Jika tukar-tukar, tak ikut tertib, tidak sah. Kalau kata dia basuh muka, lepas tu dia basuh kaki. Okey. Lepas tu dia sapu kepala. Lepas tu dia basuh.
ketika dia basuh tangan tu, lepas habis dia basuh tangan, dia wajib sapu kepala dan kaki balik. Habis tadi dah basuh kaki, tak kira sebab lepas muka tangan, bukan kaki. Dia lepas muka, dia basuh kaki, dia tak kira walaupun dia basuh. Kemudian dia sapu kepala, tak kira juga. Kemudian dia basuh tangan, baru kira. Lepas dia basuh tangan, habis tak habis. Dia wajib sapu kepala, wajib basuh kaki. Walaupun dia dah basuh tadi. Siapa suruh tak ikut tertib? Tertib tu yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Tapi mazhab-mazhab lain ada je. Mazhab lain dia tak wajib. Kalau kita tengok geng-geng yang bukan kita lah, yang bukan orang Nusantara ni, dia ambil uduk, saya pernah tengok, dia basuh kaki dulu, lepas tu dia sapu kepala, lepas tu basuh tangan, betul lah kali basuh muka. Rupa-rupanya mazhab lain dia tak wajib tertib, sunat. Dia tertib, sunat tapi tak wajib. Kita wajib, dia sunat. Jadi kita tengok, yang semujur mengaji dulu. Kalau tidak memang dah marah lah. Benda ni, orang luar, orang macam Pakistan gitu, orang luar, wah ni pakai jubah, janggut panjang, InsyaAllah, Masya Allah kata. Tapi kita mengaji. Sebab tu penting kadang-kadang kita bincang berkaitan dengan mazhab lain, supaya kita pengetahuan kita matang sikit, kita tak cepat melompat. Tu je sebenarnya. Tak kena-mengena pun kita mazhab lain, tak tahu pun tak apa. Kita mazhab Syafi'i kan, tapi dapat pengetahuan kita jadi matang lah. Tak mudah marah orang, tak mudah melompat, relax je kan. Tengok tu relax. Okey. Macam itulah. Habis. Masuk kita fasal yang kedua nanti lah. Fasal yang kedua yang mewajibkan mandi pula, dan kita akan bahas berkaitan dengan Allah. Saya tak tahulah. Ni bab haid, bab nifas. Allah, hai. Boleh ke nak ngaji bab haid nifas ni? Naiklah minggu depan lah. Ya Allah. Sikit je. Saya takut berdarah kepala ni. Sikit-sikit je lah. Kita ringan-ringankan je lah. Kalau dalam-dalam kan. Okey, akan datang. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Astaghfirullah.